Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi sesi sembang menu. Waalaikumsalam, Apa khabar waalaikumsalam. semua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. okey. So, nampak macam kita dah boleh start keluar gua lah sebab kita menang lawan Lutong alamak Lutong pula. Lutong lah Town. pun. Lutong lah pun. Lutong Town 3-0 hari tu dalam Carabao Cup. So, marilah kita beramai-ramai keluar gua sikit, tunjuk muka sikit kan. So, hari ni kita akan sambung satu lagi sesi baru untuk sembang minggu bersama saya, geng-geng satu gua lah, Mo dan Zoro. Mo. Bagi salam sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi sekejap Okay, so sebelum kita pergi ke berita-berita terbaru pasal transfer, pasal pergerakan pemain ni semua, kita cerita sikit pasal permainan perlawanan melawan Luton ni lah. Okay, kita menang 3-0, tapi apa pendapat kita punya pendapat korang lah pasal game tu? Mo, apa pendapat kau? Pendapat aku macam game tu kau tak ada live kan, tapi kita tengok dia punya live commentary dengan dia punya live commentary kat MUTV kan. Nampak macam masalah yang sama macam last season di mana kita punya second choice tu dia punya gap quality dengan first choice tu kuat jauh lah. Memang kontrol bola banyak lah, tapi nak breakdown blow block tu mesti ada masalah lah, especially forward yang kita pakai itu maybe sebab center forward kita tak mobile. Igalo tak tahu apa jadi Igalo lepas corona macam dia out macam corona, macam tak tahu dia kena corona aku rasa tapi tak sempat nak check dah. Kalau check positif aku rasa aku out terus Igalo lepas break start season ni kan, lepas pada projek restart tu kan, out tu pak cik Igalo kan. Nampak tu macam striker pada China. So tu problem aku rasa aku movement. Tapi hari tu main bagus bang. Boleh tahan main tu. Ya. Favorite player. Apa positif daripada game tu yang kau nampak sebenarnya Mo? Kita cerita sikit lah. Van der Beek punya movement dengan intelligent. Memang nampak aku tengok highlight kan. Memang the way dia move, dia punya off the ball movement bukan just on the ball, off the ball pun kan. Memang bring new dynamic into our team punya attacking lah. So memang aku very interesting to see kalau dia boleh main dengan Pogba Fernandes sekali kan. Maybe dengan low block team macam Luton next time tak payah mati kan. Memang boleh main lah. Ataupun dengan big team. Aku duk tunggu big team ni. Macam main dengan City dengan Pool kan. Menarik kalau kita pakai diamond ni. Nampak kan? Pogba, Van der Beek, Matic, Bruno sekali main diamond. Drop one of the forward, main diamond. Macam sebab last season pun kita main banyak back three kan dengan big team kan. So aku rasa bagus kita main diamond kali ni kan. Dah ada Van der Beek kan. Tapi tu maybe perbincangan di hari yang lain. Tapi positif lah tu lah. Van der Beek lah paling positif. Sama macam game Palace, Van der Beek ada only positive thing. Jadi lupa tu benda ni. Apa dia? Game ni kan. Finally kita tengok Henderson main. Henderson main. Betul. Punya save tu Babak kahang. Aku dia macam tak ada kerja nak buat sepanjang tu selain save tu. Aku terlupa pasal dia. Jadi boleh dikatakan positif kat game ni kita boleh kata Hendo, Van der Beek dengan alamatnya abang Lingard kita lah memang okey lah Abang Lingard kalau dia boleh main level macam ni kira not bad squad player lah. Tapi lawan Luton ni macam alah boleh lah. Dia main level Luton tu lah okey lah. Tapi yang tengok ni tengok juga sebab kan last towards the end tu striker kita akhirnya score means that dah open account untuk season ni. So betul. Dah boleh carry forward lah untuk game lepas-lepas ni kan. Betul. Menarik. Okey. Dah open account. Tapi Zoro nak tanya sikit lah. Kalau positifnya ada kat situ, mesti ada lawannya. So apa pendapat kau? Kita ada ke benda yang kita perlu lagi perbaiki dalam team kita ni? Daripada perlawanan melawan Luton ni. Perlawanan dia tengok balik pun tengok apa dia punya match report kan, dan kita compare dengan game lawan Crystal Palace tu kan. What's apparent is macam like to like replacement ataupun pewaris lah
untuk player macam Matic tak ada lah dalam in the middle of the park tu kan, to link up kita punya Setuju. defend dengan midfield. So benda tu nampak ketara lah kan. Masih belum lagi jumpa dia punya solution dekat situ lah. Perhaps given time player-player macam McT ataupun even Fred boleh apa kata develop untuk that position lah kan. Because kita tahu kan apa even kita ada DM macam Matic pun something days lah kan. Umur dia pun dah 33. Dah And diambang so- diambang sore. Dia dah habis lah. Time orang lain tu step up lah. Tapi cakap 33 tu tak ada atur mana, so aku pun umur 30 kan, sedih juga dengar tu. Okay. Berapa umur Matic? Dengan orang yang Berapa umur Matic? Berapa umur Matic? Mati berapa? 30 berapa? 30, Ah, sebut apa ni? 35 rasa kan? 35. 35 ke 35. 34. 32. Alamak, muda Ah, lagi mati tu, muda 32. Bayar aku lah. Oh, betul ya? Bayar aku punya. Aku tu orang Matic, so kalau Matic tu aku apa? Jadi nampak gaya sebenarnya. Salah satu pemain yang Oli mungkin kena cari adalah pelapis pada Matic, tapi kita tak dengar berita-berita kabar angin nak cari ganti Matic. Tapi lain benda tu lah, kita cerita dulu apa angin cool baru yang kita ada kat berita-berita transfer ni . Mong, kau selalu follow Twitter transfer ni. Apa yang paling baru Angin Ahmar. Okey, Angin Ahmar pasal jendela pempidahan. Jendela dan pintu. Pertama sekali Teles ha. Teles ni aku bengang agak sikit lah. Close considering advance stock, Pipella tak submit bid lagi. Personal term dah agree. Alright, personal term dah agree. Dengar kata 70,000 seminggu 5 tahun. And Teles memang nak masuk MU lah. Dia pun tengah push board Porto untuk accept MU proposal sebenarnya kan. Dia memang nak masuk lah kan. Problem dengan MU punya board ni, dia punya release clause 40 juta lah. Tapi of course memang takkan pay that much lah, because dia akan last year contract kan. So Porto minta dalam 17 ke 18 macam tu lah kan. Kan? Okay. Jual 18. Hatu pun nak nego lagi. Hatu pun nak minta 12 lah. Kan? Macam shit ke dengar. Macam kelab paling kaya kat England. Kelab ketiga kaya kat dunia. 18 pun nak nego lagi. Apa lawak malu pada kau? Jangan fikir. Kan? Kelab lain macam siapa Leeds pun boleh bayar 30-40 million kan. Kan? And then kita 18 juta pun nak nego. I mean aku faham kalau kalau ni window baru start 2 minggu ke kan, sebab Teles is on his last year of contract, so nak try nego normal lah kan. Normal lah, tapi come on lah, kita lagi 10 hari je kot. 10 hari kot. Nak nego lagi 18 juta macam Syed Bukhari pi beli nak beli Porton Saga berapa ribu, 30,000, tapi dia minta nego sampai 20,000. Ada malu lah kan. So yang tu benda tu menaikkan darah aku agak sikit lah. Aku faham kalau banyak masa padahal 10 hari je tinggal kan. Aku rasa dia tak ada kalender kat at work punya office ni kan. Okay, tu Teles lah. So for now masih advance stock lah. Apa dia tadi? Yang patut ni Mo, hampir patut pergi kata kat Woodward kan. Demo dok kena barang. Oh, dok kena barang for now tapi masih confident lah kita boleh dapat Teles lah. Maybe by next week lah, kita tengok macam mana. Okay, and Sancho pula. Okay, menarik pasal Sancho. Semalam Daily Mirror, okay, walaupun Daily Mirror ni dia punya reliability tu sama reliable dengan power window Proton. Tapi interestingly dia persit ni yang ni, because ni pertama kali first time mainstream media cerita yang United akan submit bid. So Mirror cakap United akan submit bid kat Dortmund dalam masa terdekat, tapi value dia 75 million plus 50 million add-ons, with total 90 million. 70 million plus 50 million in installment in the next 2 season.
90 million. Dortmund nak 108 million kan. So kita nak bagi 90 million and they said, depa cakap yang ni take it and go punya deal. Take it and go. Take it and go. So tak mau nego-nego. Uber konon tak mau nego, dia bagi final offer kan. Tapi aku rasa bullshit lah story ni. Aku rasa figure tu bullshit. United nak submit bid tu aku rasa memang akan berlaku jugalah dalam masa next week kan. Tinggal 10 hari kan. Kalau next week tak submit bid memang haram jadah lah. Kan. So submit tu maybe yes. Tapi value tu aku rasa memang merepek lah. Tak rasa Dortmund akan accept. Dortmund tak akan accept benda selain 108 juta lah. Tapi the fact that mainstream media pun dah cakap akan submit bid kan. And then tadi hari ni James Cooper lagi ada cakap very much still alive. Still talking, perhaps will submit bid kan. So aku rasa memang by next week kita akan dapat more story on this kan, either bid submitted or not. Tapi memang aku rasa akan submit bid. Tapi idea kita dapat Sancho ke tak, yang tu aku nak explain sikit. Pertama sekali MU nak cerita sikit lah. MU asyik cakap kat media, tak pernah halang media pun nak sebut first choice Sancho ni first choice. So maksudnya depa confident lah. Sebab kalau hangpa tahu MU kalau depa tak confident dapat, depa akan buat kat media. Tak pernah pun, tak ada pun, kami tak nak pun player ni. Ingat masa Bruno Fernandes last season kan. Bila lepas terus window kata tak ada pun, mana ada media duk link kami dengan Fernandes, kami tak mau dia pun. Bullshit semua tu kan, merepek tu lah. Tapi Sancho ni tak pernah pun depa deny lah, depa menafikan apa-apa pun kan. Still first choice and then depa tak James Cooper tu memang macam MU punya mouthpiece lah dia cakap. Dia cakap bid tu memang masih work on it. So the fact that depa kata masih work on it kan. So ada positif kat situ lah kan. Ada positif kat situ. Tapi sekarang ni tak tahu kalau MU sanggup bayar ke tak 1 juta tu, ataupun MU bid low price tapi Dortmund accept. Tapi style MU ni memang dia tak akan bid kalau dia tahu tak akan kena accept lah. Usually depa akan buat unofficial proposal dulu. Kalau dah agree unofficial gentleman's agreement tu baru depa submit official bid. Kalau MU submit official bid tu maksudnya memang bid tu akan diterima 100% lah. Usually macam tu lah. Cerita dia. Okay. Tu je okay, sebelum kita teruskan sikit pasal transfer tu, nak tanyalah pendapat kau Zoro. Rasa bagus ke orang tahu apa yang kita nak gunting balik tabir ni? Sebab dengan cerita board MU pun mengamuk. Orang banyak sangat deal belakang bawah meja ni disebarkan ke media kan. Apa pendapat kau Zoro? Cerita sikit. Apa kalau kata dari segi transfer dealing lah kan. Macam Manchester United ni, every transfer window pun kita kena kaitkan dengan segala jenis player. Sejak satu window tu buka, sejak Januari Februari buka, first day tu keluar lah nama-nama MU sana, MU sini, player tu, player ni, semua memang semua benda lah dia minat. Silap-silap akhir bulan Akmal Rizal pun dia nak pergi balik. Alhamdulillah. So, kita tahu lah kan, tapi tak kali jam lose. Kalau sampai kali dia panggil Apek ganti Hendo. Sampai tahap macam tu lah dia punya kait dengan player sana sini kan. The thing is this media punya role ni, it keeps people talking tau. Means PR dia akan sentiasa tu something yang trending, something yang disebut-sebut. Walaupun tahu tak terletak mana kan. Kita pernah tengok ada satu channel tu memang dia kata kalau pasal MU punya transfer ni dia tak layan transfer rumour. Tunggu angkat jersey baru dia cerita. Sebab transfer rumour ni sebagai seorang fan sakit hati je dengar. Kan? Hari-hari ada tu, hari ni hari ni kata A, besok kata B. Jadi kalau macam yang kata report kata bot sendiri yang sebengang ke apa kan. Well, dia sendiri yang mainkan game macam tu. Dia sendiri tak nak firm up macam tu. Dia sendiri membiarkan main fan memang terteka-teki sampai bengang macam tu. Sampai Mo nak hantar meja dah itu kan. Tak lah. Kalau tak nak hadap, jual. Cari pula apa kelab lain. Daripada tahu hutang dekat kelab lah. Depa suka drama tu, lebih sangat. Drama sangat. Tu masalah tu. Okay, Mo. Kalau yang drama TV 3.7 tu. Drama TV 3.7 tu kita tahu kan. Saya tahu Pok bagi company dekat anak bawa balik daripada overseas, lepas tu kita dengan budak biasa. Hari ni aku tak tahu nak kata.
Okay, tapi itulah kan, kita sebagai fans ni kita mengamuk juga dengan cerita macam ni kan. Macam orang kata merisik tapi tak ada follow up kan. Tak ada bagi kata putus kan. Sekarang orang belah sana pun mengamuk kan. So orang belah sana pun bila mengamuk nak tolak MU untuk bagi duit lebih, dia sebar dalam berita. So jadi kat MU pula alamak dah tahu berita-berita macam ni kan, tu yang sakit juga kan. Kita tak adalah kata Dortmund buat macam tu, tapi nampak gaya macam banyak sangat kita digunakan berkali-kali untuk naikkan harga pemain-pemain lain dan akhirnya pergi ke kelab lain kan. Macam susah juga macam tu kan. Okay, tapi cukup sekadar itu untuk Sancho dengan Telles. Ada pemain-pemain lain ke yang kita berminat ni Mo? Banyak-banyak sangat ni kan. Yang ada kata kalau kita tak dapat Telles, kita mungkin akan cari back kiri yang lain. Betul ke? Ada sebut lah sikit-sikit lah kan. Kita ada few option lah kan. Tapi Telles yang one of the main option lah. So that's why kita masih work on Telles lagi lah. Cik Fahmi Surut Manu cakap kan. Aku rasa kita akan dapat Telles lah. Kalau Telles 18 juta pun kita nak Peter Choice sebab nak murah lagi, memang palat tu yang tak work kan. And apa? Okay, tak apa, teruskan. Terbaru nampaknya aku check kat Twitter ni, kita dikaitkan dengan Ahmad Traore, player Atlanta tu. Ahmad Traore. Aku tak kenal Sat. Ahmad Traore. Baru keluar, baru fresh from the oven. Kan? Dia forward. So not sure. Kalau dia ni beli pun maybe nak ganti Igalo kot. Kan? Backup. Macam aku cakap, Igalo maybe dah kena corona. Itulah, Igalo pun tak lama lagi nak balik ke kelab asal dia kan. Jadi bagus juga lah kalau kita ada backup kan. Okay. Jadi tapi itulah ni soalan kepada dua-dua apa bagus ni kalau kita dapat Telles dengan Sancho ni, apa impact daripada tim kita ni? Kenapa kita sangat-sangat perlukan dia orang ni? Apa? Suruh lah. Okay. Kita start dengan Telles dulu kan. So basically Telles punya dia suit dengan game style, gameplay team sekarang ni, whereby dia attacking fullback, and dia punya record untuk injury tak seteruk kita punya first round left back Luke Shaw. Whereby kita tahu kalau Luke Shaw main, kita on the flank belah kiri tu link up dengan Rashford tu, kita tahu is a good chemistry lah kan. What we see towards last season, towards the end of last season, whereby bila Shaw tak ada, the chemistry between William dengan Rashford tu agak kurang lah, dan it shows during during the semi-final against Sevilla how inexperienced Williams is lah kan. So he needs more time lah to bring, and not to mention dia pun actually natural right-footed, so maybe not too suited to play that role dekat on the left side. Whereby untuk Sancho pula, betul dia ni muda tapi in terms of experience, apa dia dah achieve dekat Dortmund, apa dia dah achieve selama beberapa season dekat Dortmund ni, dia outstanding lah kan. Walaupun dia tak ada specific pingat to show for it, dia tak menang cup ke apa kat Dortmund, tapi the team itself is revolve around him tau, because players around dia. Dengan by January edition itu pun dia main dengan Haaland kan. Recent masa di FA Pokal punya game pun dia start dengan Haaland up front. So dia punya gameplay actually compare dengan Greenwood yang agak masih raw lagi. Greenwood ni is more established player lah kan. So Greenwood raw lah, dia macam Smackdown lah. Kalau Greenwood raw, dia Smackdown lah. Betul lah, lebih kurang kan. Dia akan basically, if dia dapat Sancho pun, dia akan push player macam Greenwood ni untuk perform better, and one for the future lah Greenwood ni kan. Kita pun tahu Greenwood asalnya is a central striker. It's not main on the flank, but he adapted well to play on the flank last season. Sampai jadi first choice sampai habis season kan. But if someone as caliber as Sancho to come in and step up to that role on the right wing, Greenwood akan be better lah for future development. Yep, setuju dengan pernyataan Zoro tadi. Kan, especially Telles aku tambah sikit dia punya crossing lah. Kalau tengok kita punya fullback ni, crossing ni macam
macam apa? Macam tak bagus sikit lah. Kan? Boleh improve je, especially Wan Bisaka muda kan. Tapi fullback kita crossing jarang. Kan? Tak banyak crossing kan. Crossing tu kurang. Especially deep cross macam Trent dengan Robertson selalu buat kan. That's why Liverpool banyak boleh break down low block. Kalau tengok midfield Liverpool mana ada yang kreatif. Macam mana apa break down low block? Sebab cross from deep lah. Pinpoint cross lah kan. So Telles ni very good crossing kan. Dia pun last season ada berapa assist dia? Lupa aku. 18 assist ke? 8 assist ke? 11 gol, 8 assist betul. Tapi dia banyak goal threat tu memang very much better than Shaw lah. Si Telles ni. Especially cross dia lah. Tu kalau main low block dengan low block kan, especially cross kan. Memang aku aku expect lah. Cuma maybe defensif dia a bit maybe aku tershow better lagi lah. Tapi tu yang interesting nak tengok. Kalau betul Telles siapa yang first choice lepas ni? Shaw ke dia? Tu yang menarik nak tengok lah. Kan? Maybe dengan bigger teams, maybe Shaw mesti start lah macam aku cakap. Maybe dia bagus defensively kan. Tapi interesting nak tengok lah tactically lah. Tapi dia memang macam aku cakap akan bawa new dynamic jugalah, especially dengan dia punya crossing ability tu kan. Sancho pula tak payah cakap lah. Sancho memang kita berapa tahun tak ada proper right wing kan. Yang proper number 7. So Sancho tu memang superstar signing lah. Walaupun ada tender age 2020 kan, tapi memang superstar signing lah. Aku tahu ada banyak fan kat kadang tanya apa tak payah beli Sancho mahal ingat kan. Kan bagus ingat kan, memang bagus lah. Memang bagus lah budak ni. Kan tengok stat dia, tengok performance dia, macam performance dia kena analyse, not just bukan tengok dia punya stat dia, goal dengan assist, tengok cara dia main pun dia dah lah boleh main flexible. Tu yang best tu Martial, Greenwood, Rashford, Sancho dia pun ni top 3 tu, they can play any position tau kan. So very fluid, very flexible lah kan. And then of course yang dia akan bawa is penetration lah dekat ni, sebab dia more to natural winger sikit tau kan. Dia boleh natural winger sikit compare macam Rashford more to wide ataupun inside forward kan. Dia natural winger sikit, so of course dia akan pull defender tu, and then crossing jugalah. Dia tak banyak buat cross yang ni, dia banyak buat low cross macam kan. So interesting to see lah ni. Tapi itulah memang akan bawa impact yang besar. Satu lagi impact yang orang tak nampak, once Sancho masuk, Greenwood pergi bench. So bila Ole pusing kat bench, ada game changer lah. Ada arah Greenwood. Ni ada Greenwood, ada Van der Beek. Dulu pusing, Allah nak masuk siapa? Lala boleh pusing depan tengok padang, tak macam tu lah, biar tak buat sub. Yang ni kalau pusing, ada boleh. Minggu habis pusing dapat Lingard. Pusing nampak Lingard. Tak apa. Pusing depan balik, tengok padang balik. Tengok padang, doa. InsyaAllah boleh. Okay, cukup pasal yang nak masuk. Apa kata kita cerita sikit pasal pemain-pemain yang kita kata mungkin akan berpindah keluar daripada MU. Setakat ni kita ada 3 tempat pemain yang kononnya ada berita berita mungkin akan keluar daripada MU kan. Cuba cerita sikit. Siapakah pemain ni? Pemain nak keluar ni biasalah. Yang memang boleh belah, yang dah di offer ataupun yang open untuk kalau kelab nak beli. Smalling Roma masih in negotiation. MU nak tak harga tinggi. Aku rasa maybe MU nak pakai duit Smalling tu untuk beli Telles kot. Aku rasa kan. Tapi now macam masih stall lah, masih sangkut lah. Aku ingat 2-3 minggu lepas dah boleh settle lah, tapi MU macam nak 20 juta. Roma nak bagi 11 ke 15 lah. So macam masih tak meet MU punya harga tu. So tak tahu apa jadi sekarang nak cakap, macam masih impasse lah. And then Romero dengan atas Everton macam nak kan. Tapi lepas tu tadi manager Everton Ancelotti cakap tak ada pun, dapat tak cari keeper pun kan. Tiba-tiba kena squash rumah tu kan. Mula-mula Villa nak kan, tapi tak jadi. Tapi itulah now maybe tapi Romero one of the players lah yang up for orang nak beli boleh lah. Tapi so far tak ada offer. And then of course Rojo, Mamat Merah. Okay. Dengan Jones anak Labit. Kan. Problem dia Ane Pereira dengan Lingard lah kan. Tapi problem depa ni, bot dulu pandai sangat bagi gaji mahal. Kan? Gaji mahal siapa nak beli? Lepas tu satu pula nak demand harga tinggi, nak jual depa. Kan? Siapa ada lah harga tinggi betul gaji mahal apa nak beli. So bagi aku, sebab tu tak beli jual-jual lagi. Sebab tak jual sebab tak ada orang nak beli.
Tengok macam Jones. Kalau bagi free pun belum tentu anak lagi. Kan? Susah. Macam And orang then gaji. lepas tu stuck. Kalau aku lah, aku cakap kalau aku cuba nego ni apa, macam kita buat dengan Sanchez kan. Macam ni lah, hampa belah lah pada kelab ni. Hampa pun tak ada fungsi, kan. Aku tahu hampa seronok duduk sini, makan gaji buta, dapat gaji mahal. Tapi mana kemaruh anda sebagai seorang pemain bola sepak, cewa ya, kan. Dihina yang dikeji peminat-peminat. Cakap aku tu lah. Bagi depan terasa sikit, lebih kurang. Aku bagi kat A 5 juta, tu kita cancel kontrak boleh? Settle macam tu lebih kurang. Aku bagi yang 3-5 juta aku tu. Macam let's say kontrak macam Jones. Aku rasa setahun dekat 2-3 juta kan. So let's say dia ada 4 tahun lagi kan. Dekat 8 juta tu kan. Kan? Bayar dekat medical staff saja 8 juta kan. Dia Jones professional hospital patient and part time footballer. Tapi apa point yang dibawa oleh Mo tadi agak menarik. Katakanlah kalau macam Jones, Lingard, Romero dan Smalling ni, kalau kita tak dapat nak jualkan, rasa ada tempat tak lagi dalam kita punya squad? Zoro, cuba share sikit pendapat kau pasal empat pemain ni dalam tempat Alan Sigbe. Tengok macam ni lah, EPL tu sendiri kita cakap most of the fan akan cakap is the best league in the world kan. So every game kita tak ada game yang boleh dianggap macam game mudah lah. Kalau kata player-player yang sekarang ni pun fringe player ataupun player yang reserve backup players yang bukan first 11 tak dapat main sekarang. Betul, season satu season yang panjang, mungkin ada suspension, ada injury apa semua tu. Tapi adakah yang reserve ni yang kata so called high wage earners ni tapi backbenchers boleh fill up the gap kan? For the sake of numbers of bodies mungkin boleh, tapi in terms of dia punya ability to play out tactical daripada manager, perhaps itu dia punya reason yang memang dia tak dapat main selama ni lah kan. Unless several player yang berjaya reinvent ataupun rejuvenate diri sendiri. Macam kita tengok itu Matic awal Solskjaer implement punya game plan, Matic tak dapat lagi, cannot go lah katakan. Tapi somehow during bila project restart hari tu see macam a different Matic kan. So that's one example lah kan. But other players yang macam given chance pun tapi still lagi tak boleh nak bunuh self, better let it go lah. Better macam give them second chance kat tempat lain, because kita ada je evidence player-player yang tinggalkan United sebab tak meet dengan tactical still lagi perform kat klub lain. Macam contoh paling recent sekarang Johnny Evans, rock solid dekat Leicester kan. Even ada yang keluar daripada MU, dia orang menang title dengan team lain. So the still the sun will shine in another place lah kan. Kalau seperti ni, kalau kat MU tu you kena zaman sekarang ni nak jumpa yang one man club yang boleh sustain the same form throughout the career years tak banyak dah lah. I think Giggs lah kot yang satu-satunya yang proven boleh buat macam tu lah. Sebut pasal peluang tadi kan, nak interject sikit. Lupa Daniel James, Leeds Bielsa berminat untuk membawa James kembali ke Leeds United kan. Tapi for now MU maybe kita no lagi. I think maybe hinges on Sancho main ke tak main kot. Kan. Tapi aku rasa tak payah kot. I think James boleh main for second sub rotation cup game. James ni berguna juga sebenarnya. Bagi aku tak payah kot, dia pun bawa beli kan. Aku rasa even at current form yang James tunjuk pun, kalau dia pergi Leeds United, dia tak dapat nak berapa break into first team. Sebab hari tu kalau tengok game yang Leeds lawan last weekend, Helder Costa dia pergi left wing, gol. Memang new signing daripada Wolves, tapi form memang power gila. So for him to beat that kind of form susah. Yep. Okay, rasanya banyak lagi berita-berita hangat pasal transfer ni kita boleh share. Tapi untuk dapat lebih banyak lagi berita-berita ni, bolehlah tengok pada video-video lain yang Mo selalu upload dekat dalam YouTube kita orang pasal berita-berita transfer.
hari demi hari kat Twitter pun ada. Kat mana lagi kau letak berita-berita ni Mo? Dalam hati aku. Oi. Okay, jadi kalau nak berita-berita transfer ni nak lagi detail, nak lagi dalam, boleh tengok balik kat YouTube ataupun dekat Twitter ataupun dekat Facebook kami pun kalau ada lah. Manchester United boleh News. Yep. Tapi kena cakap orang putih kena pandai cakap orang putih Jadi kita berhenti sekejap dekat berita-berita hangat mengenai transfer ni. Kita teruskan pula kepada perlawanan seterusnya melawan Brighton di Liga. 7:30 malam esok. InsyaAllah kita akan buat watch along. Jom tengok bola sekali. Tunggukan promosi kita orang. Nanti kita orang akan bagi link dekat Instagram dan juga dekat mana kita nak bagi ni, Instagram Facebook. Lagi dekat Facebook semua kan. Nanti korang join lah sekali tapi TV tengok sendiri Okay. Nak cakap pasal game ni. Kita preview sikit lah. Kita bagi preview sikit lah. Jadi Zoro, boleh cerita sikit Brighton lawan kita yang seterusnya. Macam mana diorang punya prestasi setakat ni? Okay, Brighton dah season baru ni dia dah main 4 game. 2 Carabao Cup game, 2 EPL game. Carabao Cup. Interesting fact is diorang in the curtain raiser game pertama melawan Chelsea diorang kalah 3-1. Tapi since then the rest 3 game yang selepas tu, 2 cup game dan 1 EPL game, dia orang kalah lagi dan tak bonus lagi. Total of 9 gol dijaringkan tanpa balas. So and semasa Carabao Cup dengan EPL ni is a different thing. So squad depth dia orang is quite tight and dia orang berjaya implement tactical yang manager Graham Potter manager dia yang tetapkan. So quite a challenge untuk Man U yang walaupun baru menang dengan dalam Carabao Cup baru ni, tapi belum lagi sampai tahap konsistensi yang kita tunjukkan pada hujung season lepas lah. Kau rasa even masa dengan Chelsea tu pun depa unlucky kalah dengan Chelsea tu. Dia pemain bagus juga game tu kan. Okay, jadi pendapat korang lah berdasarkan lawanan sebelum ni kita lawan Luton ni, ada keyakinan korang terhadap perlawanan ni berapa peratus kita boleh menang? Aku dah main dah tadi kat predict kita tu kita menang 3-0. Just nak abang boleh tengok video tu. Saya predict kita live stream tadi. Siapa dah tengok? Betul. Okay, tapi itulah peratusan sebenar. Di prediction kita kita dah tanya Nuju dalam kata 4-0, tapi kita punya kesalahan ataupun mungkin dah kena check dah kena check in masuk gua awal-awal, dah kena booking gua. Dapat korang berapa peratus kita boleh menang? Bagi 70% kita boleh menang Kita mesti kena menang game ni macam tak ada alasan untuk tak menang. Aku rasa player pun dah ada 1 game and 1 minggu lagi untuk get fit kan. So aku tak boleh terima lagi alasan kalau player tak cukup match upness tu kan. Even though kalau menang tipis pun kena menang kan. Kalau kalah lagi memang kita jauh lagi kena tinggal awal-awal. Team lain pun dah start very well apa semua kan. Arsenal yang bangkak pun dah start very well. So kalau kita kalah lagi memang teruk off the pace lagi Kalau kalah lagi ni, lepas tu Sancho tak main lagi, aku rasa memang terbakar tu dah rumah work tu. Zoro, berapa peratus kau rasa kita boleh menang? Aku macam minggu lepas juga 1-0 je. Tak, berapa 1-0 saja kalau menang. Berapa peratus kepastian tu? Confident level. Confident level 60%. Yep. Belum lagi mencapai tahap yang aku rasa boleh selesa kata okay kita confirm menang, tak payah tengok lagi. Yes. Kalau kita boleh main macam kita main after project restart kan. Aku rasa tu yang the way our actual form lah kita main kan. Cuma nampak semua kita punya isu hujung-hujung season tu banyak sebab fitness lah. Banyak sebab fitness lah kan. Player overplayed semua kan. Sebab tu lah kita tak ada strong bench. So that's why kita kena beli player untuk strong bench. Baru beli satu player main kiang tu. Itulah kalau kita boleh main macam kita main masa kita on form dulu tu,
our actual potential memang kita boleh menang lah, no problem lah. Okay, jadi boleh dikatakan kita punya confidence level mungkin tak berapa tinggi sebabkan prestasi yang kita nampak masa lawan Crystal Palace di Liga. Dan yelah, lawan Luton pun 3-0 tu dah orang kata menaikkan moral, tapi masih lagi agak ragu. Lagi-lagi bila kita tengok pada kita punya dalam bahasa Inggeris ni, squad depth. Kedalaman squad kita, mampu tak kita bermain game yang berterusan minggu demi minggu sebab lepas tu beberapa hari kemudian kita akan lawan Brighton. Jadi memang penat pemain. Jadi okay, itu prediksi, itu tahap confident korang. So prediksi berapa? Prediksi. Berapa korang? Ada ke perkataan tu dalam Dewan Bahasa Pustaka? Ada. Sebut je. Okay. Ramalan. Ramalan. Macam aku cakap, aku rasa Nujum kita. Berapa? 1-0. 1-0. Zoro? 1-0 juga. 1-0 juga Jadi kita harap dapatlah 2-0 kalau tambah ada 2. Kan, macam itulah. Tapi kena ingat kita lawan Brighton, jadi kita lawan Brighton di away kan. Jadi patutnya 0-2, jangan 2-0. Kalau 2-0 aku menangis. Okay. Alright. Okay, so cerita sikit lah. Apakah formasi yang kita boleh cuba gunakan untuk bermain lawan Brighton? Boleh share dulu lah apa korang punya agak-agak lah pemain mana yang dapat main untuk esok. Aku dah bagi prediction aku tadi masa match predictor tu. Aku expect, aku rasa yang big question tu center back pairing, Lindelof akan main ke tak? Aku rasa Bayi akan main. Kalau ikut press conference oleh tadi pun dia macam mention Bayi dengan Maguire kan. So aku rasa Bayi akan start lah. Bayi, Maguire and Bissaka confirm start. Lepas tu Shaw. Matic confirm main. Kan? Aku rasa Pogba maybe start on the bench kot. Sebab fitness me issue lah. Tak sure Pogba match fit lagi. Kalau tengok last week memang out lah kan. Fitness wise kan. So aku rasa maybe Van der Beek maybe start dengan Bruno. Lepas tu front 3 tak payah cakap lah. Tak ada orang lain lagi nak start front 3. Zoro? Front 3 ni kan masa first game kita start James. Yalah. Macam mana tu? Lepas tu Greenwood tak habis lagi main perempuan. Tak dah. Greenwood tak habis lagi masalah dengan wanita-wanita. Maybe saja nak protect. Just to kata nak unlock the defense kan. Van der Beek dengan Fernandes akan main double pivot dan nombor 10 tu dimain oleh Mata. Oh, okay. Mata has shown good form masa lawan Luton itu kan. Yap, Mata. Tapi kalau main dengan low block, Mata might be boleh main lah aku rasa. Tapi aku prefer Fernandes main up top sikit lah kan. Kalau nak main double pivot tu better Pogba dengan Van der Beek lah. Especially Pogba punya, entahlah Pogba punya long pass, crossfield pass, splitting pass semua tu kan. From deep memang superb kan. So better Pogba lagi daripada Fernandes. Fernandes dia punya goal threat tu dengan amount goal he score tu lagi ni kan. So kalau hambuh Fernandes a bit bawah sikit, kurang sikit lah pakai dia punya advantage tu sama macam Pogba lah kan. Aku rasa and aku rasa Brighton very physical. Aku takut Mata ni umur sekarang ni fizikal ni dia tak boleh gagah sangat lah kan. Jadi korang berdua masih lagi melihat pada formasi 4-3-3 tak ada perubahan pada formasi 4-2-3-1. Cuma 4-2-3-1 bukan 4-1-3-2. 4-2-3-1 kan. Jadi cuma perbezaannya adalah ada pemain yang akan bersama dengan Bruno. Mungkin Van der Beek, mungkin Matic, mungkin Pogba, tapi tak dengar pula nama Mctominay ataupun Fred. Adakah dia orang tak berapa bagus lagi? Kita tengok dan lihatlah pada perlawanan tu nanti ya. Jadi itu sekian saja daripada kami di One United untuk sembang MU pada kali ni. Korang share lah komen-komen korang ya. Kat bawah tu bagi poin-poin korang lah juga untuk kita orang hadam, untuk kita orang tengok balik, dan mungkin ada poin yang korang bagi tu terutama sekali pasal sama-sama menu ni yang kita orang boleh bawa ke hadapan dan bincangkan juga.
dengan lebih mendalam. Dan sekian sajalah daripada kami. Jangan lupa Assalamualaikum. subscribe. Bila Betul. bila hang buat macam ni ya, macam budak AF lah undi ya. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ni. Okay. Assalamualaikum. Majulah MU untuk peminat. Bye.